dulu tentang kepentingan ilmu aqidah, atau dinamakan sebagai ilmu tauhid, atau dinamakan juga sebagai ilmu kalam, iaitu kalam yang dipuji. Kerana ilmu kalam ada ilmu kalam yang dikeji, dan itulah ilmu yang diceburi oleh golongan falsafah, dan di sana ada ilmu kalam yang dipuji, dan ilmu inilah yang diceburi, yang ditekuni oleh ulama-ulama kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Muslimin, muslimat dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pada permulaan kita kata pengajian kita pada malam ini, saya mulakan dengan satu ayat, yang mana ayat ini Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Bukhari dah ada karang kitab sahih bagi dia, Sahih Bukhari. Dah ada susun satu kitab yang dalamnya dia hanya meriwayatkan hadis-hadis sahih mengikut syarat-syaratnya. Imam Bukhari, imam seorang alim yang selalu hadis, yang menghafal beratus ribu hadis dan mengambil hadis daripada pelbagai ulama. Jadi setelah mana dia melakukan perjalanan ilmu dia dan ambil hadis yang baik, pelbagai hadis yang banyak daripada para ulama, dan dia pun merumuskan, letakkan syarat-syarat bahawasanya dengan syarat-syarat ini ia merupakan hadis yang sahih di sisi dia, mengikut syarat-syarat dia. Jadi dalam kitab tersebut dia hanya tulis hadis yang sahih mengikut syarat-syarat yang dia telah tetapkan. Tapi bukan bermaksud Imam Bukhari tak terima hadis yang tak sahih, terima juga. Dia ada kitab hadis yang lain, contoh ada mufrad dan macam-macam lagi, yang mana dalam kitab hadis tersebut dia tak syaratkan dalam kitab tersebut hanya sahih sahaja. Ada hadis yang dhaif pun ada diriwayatkan. Kerana boleh jadi juga hadis yang dhaif adalah hadis yang sahih, cumanya mengikut syarat-syarat dia letakkan tak jadi sahih. Boleh jadi sahih di sisi ulama yang lain sebab dia ikut jalan dia dhaif. Jadi perbahasan ilmu hadis cuma kita nak bahas dalam kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari ini, yang namakan sebagai Jami' As-Sahih Bukhari, Jami' As-Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan hanya hadis-hadis sahih, bukan bermaksud Imam Bukhari tolak hadis-hadis yang lain sebagaimana perkataan golongan anti hadis. Golongan anti hadis di mana kita mengatakan kamu ni menolak hadis Nabi. Kenapa kamu tolak hadis Nabi? Tak terima hadis Nabi, hanya Al-Quran saja. Dia kata Imam Bukhari lagilah dalam Jami' Sahih dia berapa ribu je, 6,000 lebih je, beratus ribu hadis lagi dia buat apa? Dia tolak ke? Dan kita kata tak tolak. Kita sebutkan dalam hadis kitab tersebut dia hanya menetapkan hadis yang sahih mengikut syarat-syarat dia. Dan dalam kitab yang lain dia tulis juga hadis yang tak sampai pada sahih mengikut syarat-syarat dia. Faham? Dia tak tolak hadis yang tak sahih, tak. Dia tulis bahkan ada hadis-hadis yang lain yang dia tak sempat tulis, yang hafal, ataupun yang dia rasa riwayatnya itu terlalu lemah sampai tak boleh nak tulis contohnya. Jadi dia tak tulis. Sebab itu ada dalam ilmu hadis ini ada hadis-hadis yang ulama kata ada hadis-hadis yang tak sempat dibukukan. Ada hadis-hadis yang tak sempat dibukukan. Jadi Imam Bukhari dalam kitabnya ini Jami' Sahih Bukhari, dia letakkan Al-Quran yang saya bacakan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat ini dia letakkan dalam satu bab. Saya akan sebutkan ayat makna dia apa. Dia letakkan dalam satu bab, namanya bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab pada menyatakan ilmu sebelum perkataan dan juga perbuatan. Ini apa dia? Allah Ta'ala berfirman mafhumnya fa'lam, iaitu tetaplah wahai Muhammad dan ajarkanlah orang lain wahai Muhammad bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
dan mohonlah ampun bagi dosamu dan juga dosa-dosa orang beriman. Allah Ta'ala mengkhabarkan Al-Quran Karim dalam ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan fa'lam, kalau terjemah dia ketahuilah, letakkan ilmu ini dalam hati kamu, bahawasanya, jadi bagi kita lah, bagi Nabi Muhammad, iaitu tetaplah akan ilmu ini dalam hati kamu, akidah ini dalam hati kamu, bahawasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Imam Bukhari letakkan ayat ini dalam bab mengatakan, bab pada menyatakan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Apa maksud dia? Nak mengatakan ilmu akidah itu didulukan berbanding dengan perbuatan dan juga perkataan. Kerana apa? Setelah itu kan Allah Ta'ala khabar, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun bagi dosa kamu. Mohon ampun ni macam mana berlakunya? Dengan rasa menyesal dan mengucapkan istighfar. Antara contohnya, mastaghfir maknanya mohon ampun dengan sebut istighfar, astaghfirullahalazim. Mohon ampun adalah dengan menyebut astaghfirullahalazim. Sebutan astaghfirullah ni perbuatan hati ataupun lisan? Lisan. Kemudian mohon ampun juga boleh berlaku dengan amal soleh. Dan kita belajar, ya, orang bila siapa yang berwuduk sebagaimana yang Nabi suruh, iaitu dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya, dan sembahyang Nabi kata, dan dia sembahyang sebagaimana disuruh, iaitu sempurnakan juga sunnah-sunnahnya, maka diampunkan dosa-dosanya. Dan dikhabarkan orang yang datang Jumaat, kemudian datang Jumaat yang akan datang, siapa yang datang Jumaat akan diampunkan sampai Jumaat yang akan datang. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahawa dengan amal soleh diampunkan dosa-dosa. Dan mohonlah ampun, sama ada dengan menyebut istighfar ataupun dengan melakukan amal soleh. Jadi ayat ini jelas mengatakan ilmu akidah itu, sebab sebagai khabar apa? Dalam ayat Quran mengatakan apa? Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Perkara la ilaha illallah, ilmu tentang la ilaha illallah, dalam ilmu mana yang dibicarakan? Dalam ilmu akidah, dalam ilmu at-tauhid. Dan kita orang Islam, kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu akidah kita akan pelajari, kita tak bahaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bahas. Bila kata zat Allah ta'ala, maknanya hakikat Allah ta'ala. Kerana tidak ada seseorang pun yang mengetahui, tidak ada satu pun yang tahu hakikat Allah ta'ala melainkan Allah ta'ala. Dalam ilmu akidah kita tak bahas tentang zat Allah ta'ala. Yang kita akan bahas insya-Allah tentang sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada akal mengatakan Allah ta'ala wajib bersifat begini. Bukanlah wajib kalau Allah ta'ala tak bersifat begini jadi berdosa Allah ta'ala. Tak. Maksud sini wajib dari segi akal tak boleh terima kalau Allah ta'ala tak bersifat sebegini. Dan kita belajar juga apakah sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ada sifat-sifat mustahil. Supaya apa? Jangan kita sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Dan ada sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala. Hak ni kita belajar. Dan yang beriringan dengan ilmu ini, kita belajar tentang sifat-sifat para anbiya. Jadi bila kita lihat ilmu akidah ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu tentang sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pencipta kita, dan dia merupakan zat yang maha agung, yang maha mulia. Dan membicarakan juga tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, yang mana para anbiya merupakan seafdal makhluk, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, paling afdal. Maka ulama mengatakan
ilmu akidah merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling diutamakan. Kerana apa? Kemuliaan, kelebihan sesuatu ilmu berdasarkan maklumat yang dibicarakan. Kelebihan suatu ilmu berdasarkan kepada kelebihan maklumat yang dibicarakan. Apa yang kita bicarakan akidah sebagaimana disebutkan tadi? Bicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian yang bicarakan tentang sifat para anbiya yang merupakan makhluk yang paling mulia. Maka jadilah ilmu akidah itu merupakan ilmu yang paling utama, yang paling afdal untuk dipelajari berbanding ilmu yang lain. Bahkan dalam Al-Quran Karim, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan perkara iman berbanding dengan amal soleh. Bukan saja ayat tadi, ayat lain juga banyak lagi ayat lain yang Allah Ta'ala mendahulukan iman berbanding dengan amal soleh. Contohnya ayat yang kita selalu baca, surah Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr mafhumnya demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia boleh saja bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala Al-Quran bersumpah dengan masa, bersumpah dengan matahari, wa syamsi wa duhaha wal qamari wa ma talaha. Dan Allah Ta'ala bersumpah juga dengan buah tin wa tini wa zaitun, dan juga dengan turi saina wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin, bersumpah pula dengan Makkah. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan macam-macam lagi. Dengan malam Allah Ta'ala bersumpah, dengan siang Allah Ta'ala bersumpah. Adapun kita manusia tidak boleh kita bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, ataupun dengan sifat-sifatnya. Tak boleh nak kata saya bersumpah demi jam, tak boleh. Saya bersumpah demi masa, tak boleh. Nak bersumpah, orang mukmin hanya boleh bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya sahaja. Tak boleh bersumpah yang lain. Tak boleh bersumpah demi mak ayah saya, tak boleh. Demi Allah saya bersumpah, boleh. Itu belajar wallahi ni. Sampai orang nak naik apa jadi menteri, kena ada bila mana terima watika dia kata wallahi wa tallahi wa billahi wa tallahi. Itu sumpahlah tu. Demi Allah, tu semua tu wallahi wa billahi wa tallahi semua satu makna, demi Allah, sumpah. Saya bersumpah akan menjalankan tanggungjawab ini sampai habis disebutlah. Saya tak ingat dah disebut apa sebab saya bukan menteri ni. Dia bersumpah. Dia tak sumpah dengan nama lain, tak boleh dalam Islam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan, surah ini Allah Ta'ala mengatakan yang mafhumnya sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali siapa dia? Orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala dulukan siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala khabarkan wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang yang berpesan kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Dalam bahasa Arab ada kaedah bila mana suatu perkara yang pelbagai dikumpulkan dalam satu sentence, satu ayat, dan daripada salah satu daripada perkara tersebut didulukan, itu menunjukkan bahawa perkara yang didulukan itu penting. Ya, penting, pasti penting. Allah Ta'ala khabarkan illal ladzina amanu. Kenapa penting sangat ni? Didulukan orang-orang beriman, melainkan hanya orang beriman saja yang tak rugi. Rugi ni bukanlah maksud hanya rugi di dunia, bahkan rugi di akhirat nanti. Di akhirat yang rugi hanya orang-orang kafir.
Yang rugi selama-lamanya, kita kata. Di akhirat yang rugi selama-lamanya hanya orang kafir. Adapun orang yang beriman, sekalipun dia ada sekecil iman, keimannya nipis sikit sangat, dia tak pernah buat amal soleh di dunia ini, tak pernah buat amal soleh, mati dalam keadaan buat dosa besar, tapi dia beriman dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala kehendak mengazabkan dia, maka dia akan diazabkan setimpal dengan dosanya. Itu sehinggalah tempoh azab dia, ataupun sebelum tempoh azab dia dikeluarkan daripada neraka masuk ke syurga dengan sebab syafaat. Boleh jadi. Ataupun Allah Ta'ala ingin mengampunkan dia, maka dia diampunkan dan akan masuk syurga tanpa diazab. Kenapa? Kerana dia ada iman. Tengok pentingnya iman tu. Kalau dia tak ada iman, dia bukan orang mukmin, dia orang kafir. Ataupun dia menyangka dia mukmin, sangka, tapi kerana dia tak belajar ilmu akidah, tak mengetahui perkara-perkara yang boleh batalkan iman dia, maka dia buat perkara yang batalkan iman dia, jadi dia kafir. Dan dia sangka dia mukmin, berterusan dia dengan perkara yang kufur tersebut sampai dia mati, dia sangka dia mukmin. Contoh dia bangkang apa yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas dia. Contoh, kan ini berlaku banyak pada manusia sekarang, yang jadi tekanan, maka dia bangkang. Kenapa Allah Ta'ala jadi kaum begini? Kenapa Allah Ta'ala susahkan aku? Ini semua perkataan yang kufur, mempertikaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kekufuran. Wal'iyadzubillah. Orang yang mempertikaikan takdir Allah Ta'ala keluar daripada agama Islam tanpa dia sedar, dia jahil. Contoh ni, dia jahil. Tunjuk penting ilmu akidah ni. Orang tak tahu ilmu akidah, jadi dia kufur. Dan berterusan bila kena musibah terus dia mencaci Allah Ta'ala. Contohnya, dia sangka dia mukmin. Pertikaikan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas dia, dan dia mati. Sekalipun dia mati dalam keadaan bukan solat, tetapi dia masih lagi pertikaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dia masih pertikaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tak ucap. Ketika solat dia, dalam solat dia ada zikir, tapi dalam hati dia masih pertikai. Dia terpertikai takdir Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala masih jadikan dia susah, tertikai. Kenapa Allah Ta'ala jadikan aku susah? Aku sembahyang tapi masih susah lagi. Sembahyang juga tapi tertikai lagi. Sekalipun begitu, dia mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirat kelak, orang ini, saya bukan sebut dia sembahyang, dia tak solat, tak bahas dia tentang hati dia masih lagi bangkang. Orang, saya beri contoh, orang kalau i'tiqad Allah Ta'ala itu ada anak, sah tak sembahyang dia? Tak sah lah. Dia tak kena Allah Ta'ala. Begitu juga orang i'tiqad Allah bangkang dalam hati dia, mempertikaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia sebut la ilaha illallah sejuta kali sekalipun, dia tak mukmin, sehingga dia membenarkan, merelakan takdir Allah Ta'ala terhadap dia. Tinggalkan bangkangan, mengucap 2 kalimah syahadah, dan merelakan takdir Allah Ta'ala terhadap dia. Faham? Faham tak faham? Jadi orang yang tidak beriman, orang yang begini, sama ada orang kafir, jelas dia kafir, ataupun dia ni hakikatnya kafir tapi sangka dia beriman. Kerana kejahilan dia berterusan melakukan kafir, melakukan kufuran, mati dalam keadaan kafir. Di akhirat kelak akan diazab selama-lamanya dan takkan dapat rahmat sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang beriman tadi kita sebut, walaupun sedikit iman dia, dah tak pernah buat amal, tapi dia kenal Allah Ta'ala, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah bangkang terhadap ketentuan Allah Ta'ala, tak pertikaikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Miskin dia, malah lumpuh dia, tak boleh buat apa, tak buat amal langsung. Mati dia.
dalam keadaan tak pernah beramal tapi masih ada iman dalam hati dia. Orang ini kita katakan tadi, orang ini berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya. Tadi orang yang kita sebutkan tadi, orang yang mati dalam keadaan kufur dan mensyirikkan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan kufur, Allah Ta'ala tak akan ampunkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan sesiapa sahaja yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala kehendak daripada orang-orang yang beriman yang mati dalam keadaan buat dosa besar, Allah Ta'ala akan ampunkan dia kalau Allah Ta'ala kehendak. Siapa yang Allah Ta'ala kehendak di kalangan orang beriman yang mati dalam keadaan buat dosa besar, Allah Ta'ala kehendak keampunan dia, mengampunkan dosa dia, dia akan diampunkan dosa dia. Dan siapa yang Allah Ta'ala tidak kehendak diampunkan dosa dia, tidak akan diampunkan dosa dia. Faham ni? Penting ni ilmu akidah ni, ya Allah. Hanya secepis iman, kita bahkan tadi, orang ni mati dalam keadaan, contohnya mati dalam keadaan kita kata benda yang kita pandang kerja berzina, contoh. Lepas berzina mati, tak bertaubat lagi. Atau ketika dia berzina dia mati, tak bertaubat lagi. Tapi dia ni beriman dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh, ada iman dia. Orang ini di akhirat nanti, kalau Allah Ta'ala kehendakkan pengampunan terhadap dia, orang ini akan diampunkan dosa dia, dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Sebab apa? Dia ada iman. Dan kita sebutkan, dan Allah Ta'ala ampunkan siapa sahaja yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkannya. Siapa yang Allah Ta'ala kehendak, siapa sahaja Allah Ta'ala kehendak sedang dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh sahaja ampunkan dia. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena yakin satu lagi. Allah Ta'ala khabarkan orang beriman dan beramal soleh. Kita kena yakin Allah Ta'ala juga menjanjikan pahala ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beramal soleh, ya. Dan Allah Ta'ala tidak memungkiri janjinya. Jadi kita sebagai hamba buat apa? Kejar buat amal untuk dapatkan ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan dengan buat amal soleh. Iman ni kita ada asasnya. Saya tak bahas, tak terpetikaikan. Asas iman kita semua ada. Sebab bila mana kita baca tentang kitab akidah nanti, kita akan bahaskan tentang masalah-masalah dia. Tapi asas iman, insya-Allah, alhamdulillah, semua ni ada pada kita. Beriman dengan Allah Ta'ala, iaitu asas iman tentang Allah Ta'ala. I'tiqad Allah Ta'ala wujudnya tidak sama dengan suatu pun, dan i'tiqad Allah Ta'ala pencipta setiap suatu, itu ada pada kita. Itu ada pada semua orang Muslim. Orang Muslim i'tiqad dia Allah Ta'ala wujudnya tidak sama dengan suatu pun. Orang mukmin yakin tanpa syak Allah Ta'ala wujud, dan wujud Allah Ta'ala tidak sama dengan suatu pun. Wujud Allah Ta'ala bukan di langit, kerana yang tinggal di langit adalah para malaikat. Wujud Allah Ta'ala bukan di bumi, kerana yang tinggal di bumi adalah manusia dan jin. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di lautan, kerana yang tinggal di lautan itu adalah ikan-ikan. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di awan-awangan, kerana yang tinggal di awan-awangan itu adalah udara. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Wujudnya tidak bertempat, tidak bermasa, tidaklah dia mengambil ruang, tidaklah dia mengambil lapang. Wujudnya bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tempat siapa yang ciptakan? Tempat siapa yang ciptakan? Allah.
Masa siapa yang ciptakan? Allah. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat ada tak? Sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat ada tak? Tak ada lah. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan tuan ni, ada tak tuan? Tak ada. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Maksudnya Allah Ta'ala telah pun wujud sebelum ciptakan tempat, sedang dia tidak bertempat kerana dia menciptakan tempat. Lepas setelah Allah Ta'ala ciptakan tempat, Allah Ta'ala perlu tak pada tempat? Tak perlu, kerana tempat itu makhluknya. Faham? Maka itulah pahaman kita. Sebagaimana sebelum dia menciptakan tempat, dia telah wujud tanpa tempat, sebegitu jugalah setelah dia menciptakan tempat, kekal wujudannya tidak bertempat. Sebagaimana sebelum dia menciptakan arah, dia telah wujud tanpa berarah, sebegitu jugalah setelah dia menciptakan arah, kekal wujudnya tidak berarah. Faham? Yang ada tempat, yang ada arah, yang berbentuk, itu semua makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebegitu. Dan ini semua kita akan bincang secara detail dan lebih lagi dalam kitab yang kita akan bicarakan. Dan asas kedua, i'tiqad Allah Taala pencipta setiap sesuatu. Semua yang berlaku di alam ini wajib kita i'tiqad hanya Allah Taala sahaja menciptakannya. Apa yang kita gerakkan daripada anggota kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita niatkan, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang berlaku itu perkara yang ketaatan atau kemaksiatan, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang berlaku itu iman ataupun kufur, semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku di alam ini tidak terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku dengan kehendak Allah Taala, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kuasanya, dengan sifat kuasanya, dengan kehendaknya, dia menciptakan semua yang berlaku di alam ini. Maka apa yang kita kerjakan, yang kita gerak-gerak ni, bukan kita ciptakannya. Nak nama apa ni? Kita gerak. Bukankah kita gerak dengan kehendak kita? Saya angkat tangan ni sekarang ni. Bukankah dengan kehendak saya? Ya, dengan kehendak saya. Adakah saya dipaksa untuk angkat tangan ni? Tak, saya yang kehendak untuk angkat tangan begini sekarang ni. Nak nama apa ni? Saya kata bukan saya ciptakan, Allah Ta'ala ciptakan. Ya. Jadi nama apa perbuatan ni? Kalau bukan saya ciptakan, sedangkan saya buat dengan kehendak saya, itu kita akan bahaskan nanti dalam ilmu akidah nanti. Kita akan bahaskan bagi faham. Malam ni tak boleh nak sebab dah hujung-hujung. Kalau syarah lagi yang pening ni. Sebab daripada awal duk bagi kan syarah lagi pening. Malam ni saya tak akan panjang-panjang lebih daripada isyak. Bab ni dia tak boleh panjang-panjang, takut tak faham nanti. Dia sikit-sikit je bagi. Masuk sikit-sikit. Tanam, insya-Allah faham. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Taala sekalian, ketahuilah bahawasanya ilmu akidah merupakan seafdal ilmu secara mutlak. Nabi bersabda, afdalul a'mal iman billahi wa rasulih. Al-iman billahi wa rasulih. Seafdal amal adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi amal yang lebih afdal daripada ini. Adapun amalan zahir yang paling afdal adalah solat. Amalan, semua amalan batin atau zahir yang paling afdal beriman dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ini merupakan syarat diterima amal. Allah Taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Mafhumnya, barang siapa yang melakukan amal soleh daripada kalangan lelaki ataupun perempuan,
Orang-orang barat bila baca ayat ini, saya dengar video bagi orang barat kata menunjukkan Islam ni tak ada diskriminasi. Ayat ini mengatakan barang siapa yang beramal soleh, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Sebab agama dia orang bawa kepada diskriminasi pada perempuan. Contoh yang agama Yahudi, bila perempuan dah kena haid tak boleh masuk dapur, tak boleh masak, macam-macam halangan dia. Kan kita agama kita tak begitu. Dia haid, dia tak masak, tak ada masalah. Kerana tangannya bukanlah tangan bila mana haid dia jadi kotor tangan dia sampai tak boleh pegang makanan, tak sampai begitu. Tak ada diskriminasi dalam agama kita. Malah ada hukum hakam berkaitan, cuma dia tak boleh solat, dia tak boleh lakukan apa hukum hakam berkaitan haram ke atas dia ketika haid. Ada pun yang lain, dia nak masak boleh, dia nak keluar rumah boleh, dia nak pergi kerja boleh, dia nak pergi pasar boleh, cumanya dia tak boleh pergi masjid, masuk masjid tak boleh, nak sembahyang tak boleh, nak puasa tak boleh, baca Quran tak boleh. Ni je. Dan lain lagi yang seumpamanya dalam ilmu fiqh dibahas. Ayat yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki dan perempuan sedang dia beriman, syarat dia beriman. Akhirat nanti apa dia? Dia tidak akan dizalimi walau sedikit pun dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Syarat dia apa? Sedang dia beriman. Maka sebab itulah ilmu akidah, perkara tentang keimanan dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat-sangat perlu kita pentingkan dan dahulukan, kerana dengannya amal soleh kita diterima. Dan ada juga perkara yang perlu kita belajar selain perkara ini yang berkaitan dengan perkara akidah, perkara yang batalkan akidah. Supaya apa? Kita tahu ini kufur, kita jauhinya dan tak melakukannya. Faham? Dan jangan kita sangka, bagi saya sikit boleh 5 minit lepas tu azan semayang boleh sekejap je. Dan jangan kita sangka kita ni bila mana boleh buat amal soleh, kita ini pasti masuk syurga. Jangan sangka. Kita sebutkan tadi masuknya kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita belajar ilmu akidah, kita tak belajar ilmu yang melihara diri kita daripada kufuran, kita akan jaga. Ini kufur kita terjauhkan, ini iman kita kena jaga. Tapi kalau jahil, tak tahu, boleh jadi dengan sebab kejahilan jatuh dan kufuran, walaupun dia buat amal soleh yang banyak, di akhirat kelak dimasukkan ke neraka sedang dia tak sangka. Dia jadi kufur. Wala'iyahzubillah. Maka sebab itu ada satu kisah. Nak ceritakan bahawa jangan kita sangka kita ni ada iman pasti kita masuk syurga. Jangan lagi sangka. Tak ada orang jamin. Nabi tak jamin. Orang yang Nabi jamin, ya kita kata mereka masuk syurga. Sahabat-sahabat yang Nabi jamin syurga, kita katakan mereka masuk syurga. Kita ni tak ada lagi dijamin. Ada satu kisah. Seorang lelaki India tinggal di Pulau Pinang. Dia ni gangster. Daripada kecil sampai remaja, umur 16 tahun dia gangster. 16 tahun dapat hidayah, masuk Islam. Saya ringkaskan cerita. Masuk Islam, dan masa masuk Islam sebab umur 16 tahun dan masuk Islam, kalau nak pergi ke perkim ke apa dia tak bagi. Sedangkan urusan masuk Islam, memasukkan seorang yang kafir ke Islam, kalau seorang kafir itu minta pada kita ajarkan saya masuk Islam, wajib kita ajarkan dia cara masuk Islam. Jangan tinggalkan, jangan lewatkan. Jangan kata pada kamu tak cukup lagi 18 tahun balik rumah, 18 tahun timur datang. Tak boleh. Wajib ajarkan dia cara masuk Islam. Cuma saya tak nak bahas lebih lah. Kalau buat begini jadi kufur, apa cerita dia, bahas dia pun cukup dah. Jadi tapi orang masih faham agama kan, dia pergi jumpa orang imam masjid ni, masjid di Masjid Haji Hashim Yahya. Di situ jumpa dengan tuan masjid, dia masuk Islam, maka dia ajarkan syahadah. Imam masjid tak cakap kamu kena jumpa pergi, tak ada. Imam masjid ni faham dia syahadah. Kemudian dia buat surat. Sebab apa? Sebab nak pergi pergi tak lepas. Buat syarat-syarat ikut undang-undang negara, selesailah. Tak boleh, kita kena wajib segerakan keislaman dia. Nak cerita surat-surat tu kemudian. Yang penting di Islam. Sekalipun kerja bahagian pertubuhan tu, suruh dia ucap je. Surat-surat tu kemudian.
Jadi dibuat surat mengatakan dia telah masuk Islam, dia ada saksi, 2 orang saksi. Jadi ajar dia cara sembahyang, cara semua. Dia ni gangster sepanjang hidup dia, daripada muda, awal remaja dia sampailah masuk Islam, gangster. Tak tahu Allah Alam dia pernah bunuh orang, cuit Allah Alam. Kemudian dia pun duduklah, dia tak ada tempat tinggal dan dia nak jaga diri dia daripada dikacau oleh gangster-gangster lain. Sebab gangster ni fahamlah banyak musuh. Dia tinggal di masjid. Dan seharian dia buat kerja di masjid, bersihkan masjid, sembahyang. Setelah 2 minggu, dia mati dalam keadaan dia sedang lakukan solat. Ini cerita dulu ada seorang kita sahih. Allahu Akbar. Hidayah tu Allah Ta'ala yang punya. Siapa yang dia kehendak untuk masuk syurga, Allah Ta'ala akan berikan hidayah dan jadikan iman dalam hati dia. Jadi tuan-tuan, kita buat amal ni jangan sangka kita pasti ahli syurga, tapi teruskan mengharap Allah Ta'ala jadikan saya di kalangan ahli syurga, matikan saya dengan iman. Dan dengan ilmu insya-Allah kita tahu bagaimana nak jaga diri kita, iman kita daripada kekufuran. Itu saja pada malam ini. So Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang jelas tentang ilmu ini, apa yang disampaikan. Dan insya-Allah pada masa akan datang saya akan bawakan, bincanglah dengan pihak AJK, dengan Haji Suhaimi sama ada nak bagi PDF, kemudian tuan-tuan print sendiri, ataupun saya datang sendiri dengan hard copy dia bagi pada tuan-tuan. Akan datang insya-Allah, dan kita insya-Allah dengan izin Allah Taala kita akan mulakan baca kitab ini pada masa akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Kita akhir dengan tahlil dan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li walidina wa rahmana rabbahum shighara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.